Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat serta keizinannya dapat kita pada pagi ini sama-sama kita untuk mendengar sedikit kuliah subuh yang telah diadakan siarannya oleh Perlis dalam siarannya oleh Perlis Mengaji. Dan pada pagi ini saya nak membawa kepada tuan-tuan semua iaitu tentang Kitabus Salam yang saya ambil daripada kitab Riyadhus Salihin yang telah dikarang oleh Al-Imam, yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Kitabus Salam iaitu Fadlun Salam wal Amru bi Ifsya'ih, iaitu bab yang ke-131, iaitu bab kelebihan memberi salam dan arahan untuk kita menyebarkan salam. Seperti biasa, Imam An-Nawawi kalau kita katakan di dalam kitabnya, kitab Riyadhus Salihin, iaitu sebuah kitab hadis, dia akan letakkan di awal kitab itu, walaupun kitab hadis, dia akan letakkan muqaddimah dengan ayat Al-Quran. Dan sini kita lihat ayat Quran yang Imam An-Nawawi letakkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa qala Allah Ta'ala فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وقال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Sadaqallahul azim. Itu Allah Ta'ala telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk satu rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu meminta izin dan memberi salam ke atasnya. Dan firman Allah SWT, apabila kamu masuk ke dalam satu rumah, maka berikanlah salam kepada diri kamu ataupun diri kamu serta ahlinya sebagai satu penghormatan di sisi Allah, dari sisi Allah, dan keberkatan yang baik. Dan firman Allah Ta'ala, apabila kamu diberikan satu ucapan selamat, satu ucapan penghormatan, maka balaslah ucapan itu dengan lebih baik ataupun yang seimbang dengannya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, adakah telah datang kepada kamu cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim yang mulia? Apabila mereka masuk, mereka mengatakan salam, dan Nabi Ibrahim menjawab salam kepada kaum yang tidak dikenali. Yang ini sebagai muqaddimah Kitabus Salam yang telah diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Sebelum kita nak menceritakan, kita nak menghuraikan ayat Al-Quran ini dan kita nak menghuraikan hadis-hadisnya, kita nak melihat dulu apa yang dikatakan dengan salam. Kita menceritakan tentang salam. Salam merupakan salah satu daripada nama-nama Allah. Tapi dalam Kitabus Salam ini, dia nak menceritakan kepada kita doa. Doa untuk keselamatan daripada segala bencana. Iaitu apabila kita katakan kepada orang, Assalamualaikum ataupun Assalamualaika. Maksudnya kita berdoa kepada orang itu, kita mendoakan dia supaya dia selamat daripada segala bala bencana. Selamat daripada sakit, selamat daripada menjadi gila, selamat daripada kejahatan manusia, selamat daripada maksiat, selamat daripada sakitnya buruknya hati kita, selamat daripada api neraka. Iaitu bila kita lafaz salam ni lafaz umum. Bila kita katakan kepada orang Assalamualaikum, kita berdoa kepada dia selamat daripada segala semua tu.
Itu maksud Assalamualaikum tu. Maksud dia bila orang bagi ucapan salam kepada kita, dia mendoakan kepada kita. Bukan dia kata, bukan benda yang tak baik, benda yang cukup baik. Sebab tu kalau kita katakan, bila orang kata kepada kita Assalamualaikum, kita kena jawab balik Waalaikumsalam. Kita tak boleh kata Orang kata Assalamualaikum, kita kata terima kasih dan sebagainya, itu tak kena. Sebab dia mendoakan kepada kita. Okey. Di sini juga diceritakan wallahu alam, daripada cerita ni dia kata sahabat-sahabat dulu, di antara mereka ni sayang, mereka ni cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala fulan wa fulan. Iaitu dia kata selamat sejahtera kepada Allah, selamat sejahtera kepada Jibril, selamat sejahtera kepada fulan-fulan. Nabi SAW larang. Nabi tak bagi. Nabi kata Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat assalamu ala Allah assalamu ala Allah ala ibadihi. Nabi melarang benda tu. Nabi tak bagi orang kata assalamu ala Allah, salam sejahtera kepada Allah. Nabi tak bagi kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri bersifat salam, bersifat selamat. Jadi Nabi ajak apa? Nabi kata Nabi ajak assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau orang betul-betul nak katakan salam kepada semua makhluk apa semua, katalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maksud dia yang tu dia merangkumi semua hamba-hamba Allah, semua makhluk-makhluk Allah yang mana melakukan ibadah-ibadah yang soleh, tak kiralah di langit ataupun di dunia, di bumi. Itu antaranya. Seterusnya, antara ini juga merupakan salam ini disyariatkan kepada kita untuk kita menyebarkannya. Iaitu berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala akhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Itu Nabi SAW bersabda, tidak masuk syurga sehingga kamu itu beriman. Tidaklah kamu beriman sehingga kamu itu berkasih sayang. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, adakah aku nak memberitahu kamu, jika kamu lakukannya, kamu akan saling berkasih sayang. Lepas tu Nabi sendiri beritahu kata, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Salam merupakan satu kalimah keramat, kita katakan. Kalimah keramat. Macam mana maksud kalimah keramat tu? Kalaulah kita jumpa orang, kita kenal ke, kita tak kenal ke, kita bagi salam kat dia, lembut hati dia. Kalau orang yang tengah bergaduh, tak bercakap, tak bertegak siapa, bagi salam kepada dia. Salah seorang tu bagi salam. Orang yang tengah marah pun kadang-kadang dia boleh slow ataupun dia boleh kurang marah dia. Tu nak katakan satu ucapan keramat di situ. Kerana daripada min husnil Islam, daripada kebaikan Islam itu, kita bersama-sama menyebarkan salam kepada kita kenal dengan kita tak kenal. Bila kita tak kenal, kita sebarkan salam, orang tu akan lembut kepada kita, orang itu akan lunak kepada kita. Kalau orang tu marah kita, kita bagi salam kat dia, secara automatik dia akan lunak kepada kita. Tidak ada satu ucapan, kita katakan ucapan yang kita nak bagi satu ucapan kat orang boleh lunak di situ, melainkan yang Islam ajak, iaitu dengan kita memberi salam. Kita lihat daripada ayat-ayat Quran yang telah dibacakan, iaitu yang pertama, ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab ataupun Allah Taala bagi tahu kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kita, iaitu orang Islam. Iaitu Allah Taala kata, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Jangan kamu masuk satu rumah yang bukan rumah kamu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamu Tasta'nisu ni maksud dia kamu jinak dengannya dan memberi salam kepadanya. Tasta'nisu ni boleh diterjemahkan sebagai minta izin. Minta izin dan bagi salam. Apa maksud daripada ayat ni?
Mula-mula kita nak lihat di sini hatta tastanisu, iaitu perkataan istanis. Istanasa. Istanasa tu maksud dia jinak. Allah Ta'ala menggunakan istanasa ni jinak. Allah Ta'ala ada yang terjemahkan jinak tu maksud dia sehingga kamu minta izin. Kita ambil perkataan asal jinak tu. Bila orang kita pergi ke rumah orang, macam mana kita nak jinak, nak masuk rumah dia? Dengan kita minta izin, katanya lagu tu. Ada yang mengatakan bahawa kalau kita masuk rumah orang tanpa kita minta izin, kita jadi liar. Macam mana kita jadi liar? Orang tak minta izin, terus masuk rumah orang. Orang tengok kita, orang kita nak lari ke, orang marah kita dan sebagainya. Bila kita minta izin, kita jadi jinak, kita jadi ikan ikut undang-undang rumah tu. Pasal kita minta izin tu. Wa tusallimu ala ahliha, dan kita memberi salam kepada tuan dia. Bagi salam kepada tuan dia, kita tanya boleh masuk ke tak, kita masuk. Kan? Yang tu nak katakan adab kita nak masuk ke dalam rumah orang. Tapi kita ambil satu hukum sikit. Tapi kalaulah seorang tu kata kat kita, pukul 4:30 nanti mai rumah aku, nanti hang masuk terus lah, pintu terbuka. Kan? Pukul 4:30 dia kata mai rumah, nanti masuk terus. Bila kita sampai jam pukul 4 tu, 4:30 tu, kita tengok pintu rumah dia, pintu terbuka. Boleh tak kita masuk terus tanpa kita minta izin? Boleh. Sebab izin tu dah diberi pada awal. Bukannya kita katakan mesti syarat dia daripada awal tu apa semua. Bila nak masuk baru minta izin ke apa ke. Tak. Izin itu boleh kita minta daripada awal. Tu nak katakan hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada tuan rumah tu. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, kalau kita lihat di sini, Allah Ta'ala berfirman, fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakan tayyibah. Apabila kamu masuk ke dalam satu rumah, maka berilah salam kepada ahlinya. Berilah salam ke atas anfusikum, atas diri-diri kamu. Ayat anfusikum adalah maksud dia diri-diri kamu. Kalau kita terjemah secara harfiah, secara perkataan demi perkataan. Tapi pasal apa bila nak masuk rumah, bagi salam kepada diri kamu? Di sini ulama-ulama tafsir dia mengatakan fasallimu ala anfusikum, maka berilah salam ke atas diri-diri kamu itu, maksud dia beri salam kepada orang yang berada di dalam rumah. Pasal apa dia kata orang dalam rumah sedangkan ayat Quran kata diri kamu? Disebabkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang Islam dengan orang Islam yang lain sebagai seolah-olah macam satu bangunan yang saling berpegang dengan satu antara yang lain. Maksud dia walaupun dia kata kat diri dia, maksud dia maksud kepada orang Islam yang lain. Maksud bila kita nak masuk rumah orang dan sebagainya, kita kena bagi salam. Okey? Itu dalam ayat yang lain, Allah sebagai contoh mereka menggunakan hujah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri-diri kamu. Perkataan anfusakum, kita nak melihat perkataan anfusakum tu. Jangan kamu mencela diri kamu. Macam mana mencela diri kamu? Jadi mereka menghuraikan bahawa jangan kamu mencela antara satu sama yang lain. Yang tu kata anfusakum, walaupun maksud anfusakum tu diri kamu, tapi boleh juga maksud kepada orang lain kalau dilihat daripada penafsiran ayat Quran ini. Seterusnya firman Allah Ta'ala, wa iza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi satu ucapan, maka jawablah ucapan itu dengan lebih baik, ucapan hormat itu dengan lebih baik ataupun yang sama taraf dengannya. Maksudnya macam mana? Kalau orang katakan kita Assalamualaikum, kita jawab balik dengan Waalaikumsalam warahmatullah, yang lebih baik. Ataupun yang sama taraf. Maksud dia Allah Ta'ala kata lebih baik atau sama taraf. Yang lebih baik itu kita kena dahulukan.
Kalau tak boleh yang lebih baik, barulah yang sama taraf. Jadi ucapan, bila orang bagi satu ucapan, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, wa iza huyitum bitahayyatin, apabila kamu diberi dengan satu ucapan hormat, satu ucapan penghormatan. Maksud dia, apa-apa ucapan penghormatan, kita kena jawab balik ucapan penghormatan tu dengan lebih baik, ataupun yang satu taraf, yang sama taraf. Dalam ucapan penghormatan ini, kita dalam agama Islam, kita yang biasanya dalam bab tajuk ini, kita katakan Assalamualaikum. Tapi kalaulah ucapan yang lain yang kita katakan kita dapat yang bukan daripada bukan orang Islam ke, ucapan yang kita katakan yang bukan Assalamualaikum, tapi ucapan itu ucapan hormat. Sebagai guru, anak murid dia kata selamat pagi, contoh selamat pagi. Itu satu ucapan hormat. Kalau orang tak hormat, takkanlah anak murid nak pergi kata kat cikgu tu selamat pagi, dia tak tahu lah. Jadi dia hormat. Cikgu kena jawab balik dengan ucapan itu. Sama ada dia kata selamat pagi juga cikgu tu, ataupun dia bagilah ucapan yang lain, selamat pagi apa khabar ke apa ke, selamat pagi, terima kasih. Ucapan yang lebih baik ataupun sama taraf. Bukan kalau anak murid kata Assalamualaikum cikgu, cikgu tu berkata itu tak ada sama taraf pun tak, lebih baik tak, sama taraf lagi-lagi lah tak. Itu nak katakan berikan ucapan yang lebih baik ataupun sama taraf. Kan? Jadi persoalan ataupun kita letakkan satu hukum ataupun persoalan, kalau orang kafir bagi salam. Orang kafir bagi salam. Kadang-kadang orang kafir Malaysia ni dia nak tegur kita, dia tak tahu. Dia rasa jiran kita bukan Islam, dia nak tegur, dia tak tahu. Jadi dia dengar orang Islam semua kata Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Jadi kita nak jawab apa? Kan? Kita jawab berdasarkan dengan Al-Quran. Wa iza huyitum bitahayyatin, apabila kamu diberi satu ucapan salam, maka jawab lebih baik ataupun yang sama. Jadi bila dia kata kita Assalamualaikum, kita jawab baliklah Waalaikumsalam. Tapi ada hadis Nabi SAW, iaitu hadis Nabi yang mengatakan idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum, yakni la taqulu wa alaikumussalam, iaitu apabila hadis Nabi mengatakan apabila ahli kitab memberi salam kepada kamu, faqulu wa alaikum, atas kamu, yakni la taqulu, iaitu jangan kamu katakan jangan kamu katakan wa alaikumussalam, kerana hadis Nabi mengatakan innal yahud idza sallimu yaqulun assalamu alaikum. Okey, assalamu alaikum, iaitu orang Yahudi, hadis Nabi mengatakan orang Yahudi apabila dia bagi salam kepada kamu, sebenarnya dia tak kata pun assalamu alaikum, tapi dia kata assalamu alaikum. Jadi tu Nabi katakan jawab balik kepada dia wa alaikum. Dengar macam nak sama. Kalau kita orang Melayu kita tak faham, tak apa kan? Assalamualaikum. Ataupun kita Assalamualaikum. Dengar tu nak sama. Asam tu bukan asam. Asam itu maksud dia racun. Matilah kamu. Orang Yahudi dia faham Arab. Kan? Dia faham Arab, dia cakap dengan slang dia lepas semua, dia kata kat kita Assalamualaikum. Kan? Jadi Nabi ajak, kalau Yahudi kata lagu tu kat kita, dia bukan satu ucapan selamat. Jadi kita jawab kat dia Waalaikum, kamulah. Matilah hang. Kita kata matilah. Kamulah mati, bukan aku. Kan? Yang tu maksud dia. Tapi kalau kita katakan tadi, saya kata jiran kita yang memang dia niat ikhlas lah, kita katakan niat ikhlas, memang dia nak tegur kita, nak hormat kita, dia kata kat kita Assalamualaikum, ataupun dia tak faham pun Arab. Assalamualaikum, dia tu mungkin ada sikit salah ke apa ke. Memang dia tak faham Arab, bukan niat dia nak kata matilah kamu dan sebagainya. Kita katalah balik kat dia Waalaikumsalam. Tak elok lah kita katakan dia nak bagi ucapan salam kat kita, kita kata kat dia matilah kamu. Kan? Jadi benda tu tak kena. Itu maksud dia. Di sini kita ambil balik Al-Quran, apabila kamu diberi satu ucapan penghormatan, maka jawabnya lah yang lebih baik ataupun
yang sama taraf, yang sama seimbang dengannya. Okey, itu antara. Jadi kalau kita katakan orang kafir bagi salam kepada kita, nak jawab macam mana? Jawab baliklah Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pasal kita tahu niat dia mungkin baik. Tapi kalau Yahudi yang memang tahu bahasa Arab pun semua, kita dengar perambang elok-elok. Dia kata assalam ke assam ke, pasal dia tahu bahasa Arab. Kalau kita dengar Assalamualaikum, jawab balik kepada Waalaikum. Tak ingat dulu ada, zaman dulu lah, zaman ada seorang cikgu Melayu. Style, dia nak bagi style kan. Assalamualaikum. Masa tu kita tak tahu pun maksud ni kan. Jadi pasal dia nak buat style lagu tu, sedangkan maksud dia salah. Jadi kita jawab Waalaikumsalam lah. Kan? Pasal dia tak tahu, kita tak tahu. Dia tu nak buat style tu, orang tak kerti apa semua. Kita tegur dia, kita bagi tahu sebenarnya kena bagi tahu Assalamualaikum bukan Assalamualaikum dan sebagainya. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman lagi, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin isdakhalu alaihi. Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ini menceritakan tentang tetamu Nabi Ibrahim yang mulia, ataupun tetamu Nabi Ibrahim daripada kalangan malaikat. Tetamu Nabi Ibrahim. Apa tetamu Nabi Ibrahim? Para malaikat tu pergi kepada Nabi Ibrahim ni, apa dia berkata? Faqalu salama. Mereka mengatakan salam kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata qala salamun. Nabi Ibrahim jawab balik salam. Qala salamun. Dan itu Nabi Ibrahim menjawab balik salam mereka. Itu nak menunjukkan bahawa perkataan salam ini juga merupakan ucapan para malaikat. Maksud dia malaikat pun dia bagi salam. Bukan hanya orang Islam saja, bukan hanya manusia saja. Yang tu kita katakan tadi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Salam kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Bila kita kata macam tu, kita telah memberi salam kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh, sama ada yang berada di bumi dan di langit. Jadi nak katakan Nabi Ibrahim, tetamu dia di kalangan malaikat pun bagi salam kepada Nabi Ibrahim. Nak katakan perkataan salam ini bukan hanya dikhususkan kepada orang Islam, dia juga ada juga kepada makhluk yang lain seperti malaikat. Itu antara kita melihat kepada beberapa huraian daripada ayat Al-Quran tentang bab salam yang telah ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah. Baru kita tengok kepada hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islamil khair qal tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam yang baik itu? Apa yang Nabi katakan? Tut'imut ta'am, bagi makan. Wa taqra'us salam, berikan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Apa cerita dia? Islam satu agama rahmat. Islam satu agama yang kita tak boleh nafikan, memang agama yang cukup baik. Kan kalau kita melihat cerita, nanti kalau kita sempat kita akan cerita tentang Nabi apabila dia sampai hijrah. Bila dia daripada Mekah, dia masuk ke Madinah, ucapan awal, ucapan sulung Nabi. Kan? Afshus salam. Ucapan sulung Nabi. Kita katakan bila Nabi mai sampai ke Madinah, ucapan sulung dia, perkataan yang pertama dia. Kalau kita katakan mai seorang tu baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin baru dilantik sebagai Perdana Menteri ketika tu.
Orang nak dengar apa ucapan dia, apa benda penting, apa hajat dia nak bawa, apa misi dia, apa visi dia. Jadi ucapan seluruh Nabi, afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan keamanan. Jadi di sini orang tanya Nabi, Islam yang baik ni apa dia? Apa yang Nabi jawab? Tut'imut ta'am, beri makan, bagi makan ke orang. Kan? Bagi makan ke orang ni apa dah? Sama ada kita bagi makan kepada keluarga kita, iaitu memang menjadi tanggungjawab kita, dan juga kita bagi makan kepada adik-beradik kita, jiran-jiran kita, dan seterusnya kepada masyarakat kita. Yang pertama, wajib kepada keluarga kita, memang kita katakan wajib. Kan? Lepas tu kepada kepada isteri, keluarga apa semua, pada adik-beradik yang terdekat. Takkan kita nak biar adik-beradik kita merempat, takkan kita nak biar adik-beradik kita jadi gelengdangan. Bagi makan. Dan masyarakat yang lainnya. Tadi tengok dalam video yang jadi viral, seorang perempuan dia gantung diri bersama dengan 2 orang anak kerana tempoh tak cukup. Tempoh berkurung ni, tak ada makan, ambil jalan mudah, gantung diri. Wallahu alam, mungkin tak tahulah di mana, negara mana tak tahu, tapi adalah orang yang gantung diri kerana tak cukup makan. Kan? Islam agama rahmat, agama yang baik, beri makan. Benda tu penting. Kedua, iaitu Nabi bagi tahu, kata wa taqra'us salam, berikan salam, sebarkan salam ala man araf wa man lam ta'rif. Kat orang kenal pun kita bagi salam, orang tak kenal pun kita bagi salam. Yang tu, bagi salam kepada siapa kita kenal dengan tak kenal. Maksud dia, Islam ni dia agama yang harmoni, agama yang baik. Okey. Seterusnya, kalau kita katakan di sini cerita nak bagi salam semua, atas kita kenal dengan kita tak kenal ni, apa yang istimewa dah? Kita ambil balik hadis yang saya bacakan tadi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala akhbirukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salam bainakum. Tengok kaitan dia. Demi Allah, tak masuk syurga sehingga kamu beriman, tidak dianggap kamu beriman sehingga kamu berkasih sayang. Lepas tu Nabi tanya, adakah aku nak bagi tahu kepada kamu satu perkara yang kamu buat, kamu akan berkasih sayang? Nabi kata apa? Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Maksud dia, bila daripada hadis tadi, beri makan ke orang, sebarkan salam, kita jadi berkasih sayang. Bila kita berkasih sayang ni, kita jadi beriman. Bila kita dianggap sebagai beriman, bila kita beriman, kita akan masuk syurga. Dia punya rantaian dia macam tu. Bukan katakan bagi salam ni dia habis kat tu. Dia ada rantaian dia sampai kita boleh masuk syurga. Seterusnya, kalau bila dikatakan ala man ta'raf wa man lam ya'rif, kepada kamu kenal dengan kepada orang yang kamu tak kenal. Ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tak kenal. Jadi kalau kita tak kenal daripada bukan Islam, nak bagi salam ke? Bagi salam kepada orang Islam. Tapi kalau kita tak kenal, kita tak tahu dia tu kita tahu dia tu bukan Islam, tak bagi salam lah. Jangan duk bagi salam terlebih-lebih pula kan. Kira Nabi kata bagi kenal dengan tak kenal itu kepada orang Islam. Jadi dalam kita tekan dalam cerita bagi salam ni, dia ada beberapa perkara lah. Yang pertama, kalau orang kafir, tak perlulah kita bagi salam kat dia. Tapi kalau dia bagi salam kat kita, kita bagi salam balik kat dia. Tapi kalau orang kafir ni macam mana? Cukuplah kita cukup. Kalau kita katakan good morning, good afternoon, selamat pagi, selamat petang, macam tu sudah. Tapi kalau dia bagi salam, assalamualaikum, jawab balik.
Dan tak payahlah jawab kat dia sampai penuh-penuh wa rahmatullahi wa barakatuh, tak payahlah. Kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Tak payahlah doa kepada dia dan dirahmati Allah dan diberkati oleh Allah, tu tak payah. Dekat waalaikumsalam. Okey, itu pertama. Yang kedua, orang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar, orang yang tidak meninggalkan dosa-dosa kecil, orang yang minum arak apa semua ni, nak bagi salam tak kat mereka? Orang fasik ni. Okey. Kita bagi salam kepada dia, mudah-mudahan dia ni boleh insaf. Tapi kalau kita bagi salam kat dia, kan dia nak lari daripada kebaikan, dia tak mau insaf, kita nampak memang apa ni, memang dia kata kat sini memang dia nak lari apa semua, yang tu tak payah. Orang fasik, kan, kita bagi salam pada dia tersentak. Tapi kalau bagi salam kat dia pun dia nak permainkan apa semua, itu tak perlu. Kedua. Yang ketiga, orang Islam, kita tahu dia ni Islam, tapi kita tak tahu dia ni fasik ke orang baik ke, kita tak tahu. Yang ni kita kena mulakan salam. Kita tak tahu dia ni macam mana dia ni, tak kenal. Yang dia katakan kepada kamu kenal ataupun kamu tak kenal, ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada kamu kenal dan kamu tak kenal. Dan kita mulakan dengan salam, kerana orang yang memulaskan salam itu orang yang terbaik. Berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, la yahillu lil mu'min an yahjura akhahu fawqa salas yaltaqiyani fayu'rada hadha wa yu'rada hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Itu Nabi SAW kata, tidak halal bagi seorang Islam yang dia memulaukan saudaranya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 hari. Mereka jumpa, seorang tengok belah ni, seorang tengok belah ni, dan sebaik-baik mereka berdua orang yang memulakan bagi salam. Jadi orang yang memulakan bagi salam itu orang yang baik. Jadi kalau kita tak tahu, kita tak kenal dia macam mana, sifat dia macam mana, kita bagi salam berdasar dengan hadis Nabi SAW. Okey, habis yang pertama. Kita lihat yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam لما خلق الله آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك فإنك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليك فقالوا السلام عليك ورحمة الله fazaduhu wa rahmatullah muttafaqun alaih. Iaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah berfirman, pergilah hai Adam, lalu ucapkan salam kepada mereka, iaitu kelompok malaikat yang sedang duduk. Kemudian dengarkanlah cara mereka memberi penghormatan kepadamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah cara engkau harus memberikan penghormatan dan juga cara penghormatan untuk semua keturunanmu. Adam lalu mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Jadi mereka menambahi daripada Adam itu warahmatullah. Okay. Hadis muttafaqun alaih, ataupun dikatakan ataupun maksudnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita lihat pada hadis ni. Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia yang pertama, Adam alaihi salam. Adam, bila Allah Taala ciptakan Adam, kan, dia bukan, kita katakan, penuh semua ilmu. Allah Ta'ala ajak satu-satu. Bukan buat-buat tu package lengkap semua, tak. Ilmu tu semua habis, penuh. Buat-buat tu jadi pandai terus, tak. Allah Ta'ala ajak satu-satu. Iaitu, berdasarkan hadis firman Allah Ta'ala,
Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura, iaitu firman Allah Subhanahu taala, bukankah telah datang ke atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya apa tak boleh, iaitu kata Nabi Adam ni Nabi ajak, Allah Taala ajak satu persatu. Itu kata Nabi Adam. Jadi bila Allah Taala ajak Nabi Adam, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Adam, pi kat kumpulan malaikat tu yang sedang duduk. Iaitu dalam hadis ni katakan, Ishab fasallim ala ulaika nafaru minal malaikatil julus. Pergi bagi salam kepada mereka malaikat-malaikat itu yang sedang duduk. Apa nak kata di sini? Malaikat sedang duduk. Malaikat ciptaan Allah yang berjisim. Dia ada sifat boleh duduk. Cumanya kita tak nampak. Kita tak nampak malaikat. Nabi pernah nampak dan Nabi menceritakan kepada kita malaikat ini ada sayap apa semua. Lepas tu malaikat pun dia pernah menyerupai sahabat Dihyah. Malaikat pun berjumpa dengan Nabi dalam keadaan orang yang bermusafir. Itu nak katakan malaikat ni berjisim. Nabi Allah Ta'ala suruh Nabi Adam jumpa para malaikat, dan Nabi Adam suruh dengar macam mana malaikat bagi salam, kerana salam daripada malaikat itu akan diwarisi, akan digunakan oleh Nabi Adam dan keturunannya. Maksudnya perkataan salam ini mai daripada malaikat, mai daripada Nabi Adam, daripada Nabi Adam sampai kita ni ada ucapan salam. Nabi Adam bagi salam kepada malaikat, Assalamualaikum. Apa yang malaikat katakan? Assalamu alayka wa rahmatul Assalamu alayka wa rahmatullah. Salam sejahtera, Assalamu alayka wa rahmatullah. Malaikat tambah wa rahmatullah. Itu cara yang diajar oleh malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam tentang memberi salam. Nak ucap Assalamu alayka ke Assalamu alaikum. Yang ni dalam bahasa Arab. Kalau seorang, kita katalah Assalamu alayka. Kalau ramai, katalah Assalamu alaikum. Kan? Yang tu dia punya daripada segi bahasa Arab. Malaikat ajak Nabi Adam macam tu, dan dikatakan juga pada sahabat pun ada mengatakan Assalamu alayka. Jadi daripada segi nahunya, Assalamu alayka tu untuk seorang, Assalamu alaikum tu untuk ramai. Tapi kalau kita nak katakan Assalamu alaikum tak kira seorang ke ramai, yang tu tak jadi masalah. Cumanya kalau kita katakan kalau ramai-ramai satu kumpulan, kita kata Assalamu alayka tu salah. Ramai orang depan kita katakan Assalamualaikum. So, kita pergi seorang. Tapi kalau ramai depan kita kata Assalamualaikum, tak ada masalah. Ataupun seorang depan kita kata Assalamualaikum pun tak ada masalah. Yang tu daripada segi bahasa teknikal dalam bahasa Arab. Seterusnya, hadis yang seterusnya, an Abi Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in bi'iyadatil marid wa ittiba'il janais wa tashmitul atis wa nasril dha'if wa 'aunil mazlum wa ifsha'is salam wa ibrari muqsim, muttafaqun alaih. Hadza lafz ihda riwayatil Bukhari. Iaitu daripada Abi Umarah Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, katanya kami diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 7 perkara. Apa dia? Menziarahi orang sakit, mengikut jenazah, jawab orang yang bersin, menolong orang yang lemah, menolong orang yang dizalimi,
memberi salam dan melaksanakan sumpah. Cerita macam mana? Nabi SAW dia minta kepada kita ziarah orang sakit. Antara hak orang Islam dengan orang Islam menziarahi orang sakit. Pasal apa perlu ziarah orang sakit? Bila kita pergi ziarah dia, dia rasa seronok. Bila dia rasa seronok, insya-Allah kita bawa dengan rahmatan, dengan kita datang kepada dia, dia boleh, kalau dia tak sembuh pun kurang-kurang kita katakan meringankan beban dia. Tapi masa tempoh PKP ni kerajaan tak bagi, jangan duk pergi lah kan. Lagi nak pergi Kelangkabut, pergi hospital pun tak boleh lah ni kan. Lepas PKP ni pergi lah ziarah orang sakit. Okey. Yang kedua, itba'ud janaiz. Ikut jenazah. Ikut jenazah ni pahala dia besar. Semayang jenazah pahala dia 1 qirat. Pergi ikut jenazah sampai ke kubur pahala dia 2 qirat. Nabi bagi tahu macam mana 1 qirat tu nak kata besar mana? Tengok besar Bukit Uhud. Kalau siapa yang pergi ke Mekah, dia boleh tengok Bukit Uhud, dia tengok tu dia punya besar tu, pahala dia 2 qirat. Abdullah ibnu Umar bila dengar hadis tu, bila tahu ada jenazah dia akan ikut. Pahala dia tu besar Bukit Uhud. Nak cari mana dengan pahala yang besar tu? Yang kedua. Yang ketiga, bila orang bersin, jawablah. Kan, bila orang kata alhamdulillah, kita kata yarhamukallah, jawab. Kan? Jawab orang bersin. Yang ketiga, bantu orang lemah. Yang keempat, tolong orang yang dizalimi. Yang seterusnya, menyebarkan salam. Ini suruhan Nabi SAW, menyebarkan salam. Dan yang keenam, melaksanakan sumpah. Kalau orang tu dah bersumpah, dia kena laksanakan sumpah dia. Dia tak boleh kata nak biar apa semua, tak. Bila sumpah satu benda yang besar di sisi Allah SWT, kita perlu laksanakan. Hadis muttafaqun alaih. Seterusnya, yang saya katakan tadi, an Abi Yusuf bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Okey, daripada Abi Yusuf radhiyallahu anhu, daripada Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai manusia, sebarkan salam, beri makan dan sambungkan tali persaudaraan, semayanglah ketika mana manusia orang ramai tidur, kamu akan masuk syurga dalam keadaan selamat. Yang ini saya katakan tadi, yang saya katakan ucapan pertama Nabi apabila sampai ke Madinah. Nabi berhijrah daripada Mekah dengan Abu Bakar. Lepas tu bila dia masuk ke Madinah melalui Saidatul Wada', lepas tu orang ramai berkumpul. Bila orang ramai berkumpul, dia jumpa dengan Nabi sallallahu bersambut dengan Nabi. Apa yang ucapan pertama Nabi tu? Nabi katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, berikanlah salam. Maksud dia ucapan pertama ni, bukan benda-benda lain. Bukan nak cerita projek ke, nak cerita apa ke, tak. Berikan salam, sebarkan. Maksud dia agama Islam, agama yang keamanan. Kalau orang kata agama Islam ni agama yang suka berperang, suka cari pasal, suka teroris ke apakah, salah. Ucapan pertama dia, sebarkan keamanan. Afshus salam. Seterusnya, wa at'imut ta'am, yang kita katakan tadi, beri makan, buat kenduri, belanja orang. Nak buat kenduri bagi makan tu bukanlah kita katakan kena
kena panggil sampai 10 orang, panggil 20 orang ke. Tak semestinya. Bagi makan ni cukup. Kadang-kadang kita makan satu meja, kita tengok kawan kita duk makan seorang-seorang, siapa ke duk makan seorang-seorang, nampak macam dia tu lemah sikit, kita bayar kat dia. Habaq kat tokek kita nak bayar kat dia, tak ada masalah apa. Bukan kita katakan nak buat kenduri ni kena panggil berapa orang main makan apa semua. Tak semestinya. Kita duduk depan ni tengah makan duduk seorang-seorang, kita nampak macam pak cik ni macam tak apa nak kaya sangat. Tak apalah, habaq kat dekat tokek kedai tu saya bayar kat dia sama. Macam tu, beri makan. Okey. Yang seterusnya, wasilul arham, sambungkan tali persaudaraan. Sambungkan tali persaudaraan, adik-beradik jangan duk gaduh rapatkan balik adik-beradik ni. Adik-beradik kalau minta maaf saya katakan, kalau kita katakan nampak macam ibu mak dengan ayah dah meninggal dunia, adik-beradik berterabur kan. Orang adik-beradik ni, kalau kita kata orang yang dewasa ni, depa ni adik-beradik bersatu apabila ada mak dengan ayah. Bila mak dengan ayah meninggal dunia, adik-beradik habis berterabur. Sambungkan tali persaudaraan. Kepada orang yang mak pak dia, yang ayah dia, mak dia meninggal dunia, adik-beradik berterabur, ingat hadis Nabi, ucapan pertama Nabi antaranya sambungkan tali persaudaraan. Sambungkan tali persaudaraan tu adik-beradik. Al-arham ni adik-beradik yang kita katakan saudara kandung kita tu dulu, adik-beradik kita dulu. Kalau orang nak luaskan, kata sambung tali persaudaraan ni dengan orang-orang Islam yang lain, yang tu boleh juga. Tapi asalnya daripada adik-beradik yang rapat dengan kita. Dengan abang, kakak, adik apa semua, pak menakan dan sebagainya. Sebab saya katakan, apabila mak ayah meninggal dunia, kebiasaannya adik-beradik dah berterabur. Tak balik, tak jumpa abang 5 tahun dah, tak jumpa kakak 6 tahun dah. Kan? Terus seterusnya, apa yang Nabi bagi tahu lagi? Wasallu wan nasu niyam. Sembahyang ketika mana orang pakat lena. Kita semayang tengah malam, kita buat tahajud, orang duduk lena, kita bangkit, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu antara ucapan sulung Nabi SAW supaya kita lakukan. Nabi bagi tahu kepada orang Madinah, nak bagi tahu kata benda ni benda penting. Selain daripada kita katakan daripada segi akidah tu satu hal, benda yang kita kena buat untuk kita masuk dalam syurga. Sebab Nabi bagi tahu kepada kita, tadkhulu tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Buat benda ni, insya-Allah kita masuk syurga dengan selamat. Akhirnya kita katakan sebagai penutup ataupun sebagai kesimpulannya, kita katakan berdasarkan dengan tajuk ini, sama-samalah kita memberi, kita sebarkan salam. Kerana bila kita bagi salam, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita dan siapa yang kita bagi salam tu, selamat daripada segala bala bencana, selamat daripada kesakitan, selamat pada sakit gila, selamat daripada keburukan manusia, selamat pada maksiat, selamat pada sakit hati dan sebagainya, selamat pada neraka. Dan kita telah melakukan salah satu sunnah Nabi SAW yang penting. Cukup kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.